Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa kita lagi di dalam kelas sains tingkatan 4. Hari ini kita akan membincangkan bab yang baru, bab 2, bantuan kecemasan. Topik perbincangan kita pada hari ini ialah 2.1, resusitasi kardiopulmonari ataupun CPR. Baik, kita lihat dulu apakah definisi CPR. Baik. CPR ialah bantuan kecemasan yang melibatkan gabungan teknik tekanan di bahagian dada dan hembusan ke dalam mulut mangsa untuk mengembalikan degupan jantung dan pernafasannya. Baik, tu di sebelah tu ialah gambar sekumpulan murid daripada Persatuan Bulan Sabit Merah sedang membuat demonstrasi bagaimana membuat CPR. Seterusnya kita lihat apakah situasi yang memerlukan CPR. Pertama, jika seorang individu tidak memberikan respon terhadap rangsangan. Kedua, jika seorang individu tidak bernafas. Dan yang ketiga, jika seorang individu tiada degupan jantung atau nadi. Baik. Ini ialah keadaan-keadaan di mana seseorang memerlukan CPR. Pertama, apabila seseorang kena serangan jantung, renjatan elektrik, lemas dan juga panahan petir. Kaedah CPR. CPR ialah kaedah mudah yang tidak memerlukan sebarang peralatan. Orang ramai sangat digalakkan untuk mempelajari kaedah CPR dengan betul supaya dapat menyelamatkan nyawa seseorang sebelum bantuan paramedik tiba. Jika kaedah ini tidak dilakukan dengan betul, tulang rusuk mangsa boleh patah atau udara yang dihembus ke dalam mulut mangsa mungkin tidak sampai ke dalam peparunya. Seterusnya kita lihat bagaimanakah kaedah CPR yang betul untuk orang dewasa. Yang pertama, periksa respon mangsa. Apabila anda terlihat seseorang rebah secara tiba-tiba dan pengsan, pergi ke arah mangsa dan pastikan keadaan sekitarnya selamat. Kemudian, periksa respon mangsa. Tepuk bahu mangsa dan tanya, adakah anda okey? Jika tiada respon, jerit, tolong dan minta bantuan orang lain di sekeliling untuk menghubungi talian kecemasan 999. Seterusnya yang kedua, buka saluran pernafasan. Pastikan mangsa berbaring dengan bahagian dadanya menghadap ke atas di permukaan yang rata. Dongakkan kepala mangsa ke belakang dan angkat dagunya untuk membuka saluran pernafasannya. Periksa sama ada mangsa bernafas atau tidak dengan mendengar bunyi hembusan nafas daripada mulut dan hidung mangsa serta melihat pergerakan dada mangsa. Seterusnya yang ketiga, tekan dada. Jika nadi atau pernafasan tidak dikesan, teknik tekanan dada perlu dilakukan untuk membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Letakkan sebelah tapak tangan di bahagian tengah dada mangsa dengan memastikan tangan dalam keadaan lurus. Tekup tangan tadi dan selang-selikan jari. Bangun dan condongkan badan sedikit ke depan dengan bahu berada tegak dengan dada mangsa dan tekan ke bawah lebih kurang 5 cm dan tidak lebih daripada 6 cm. Lepaskan tangan dengan tangan masih pada dada mangsa. Biarkan dada mangsa kembang semula sepenuhnya
sebelum tekanan seterusnya dilakukan. Tekanan dada dilakukan pada kadar 100 hingga 120 tekanan per minit. Ini ialah kedudukan tangan. Dalam gambar ni, kedudukan tangan orang yang memberikan CPR. Baik. Bantuan pernafasan. Yang keempat. Jika masih tiada pernafasan, picit hidung mangsa dan hembuskan udara ke dalam mulutnya selama 1 saat setiap hembusan. Langkah ini membolehkan udara beroksigen masuk ke dalam trakea dan sampai ke peparu. Yang kelima, tekan dada sebanyak 30 kali diikuti dengan 2 kali hembusan mulut ke mulut dilakukan secara berulangan sehingga ambulan tiba atau sehingga mangsa sedar. Jika mangsa bernafas tetapi masih belum sedar, ubah kedudukan badan mangsa dalam keadaan mengiring. Baik, itu tadi kaedah untuk melakukan CPR. Ada 5 langkah. Seterusnya mari kita lihat video berikut daripada QR code ni. Kita scan QR code ni. Siapa ada handphone boleh scan QR code ni dan lihat video ini. Kaedah CPR. Resusitasi kardiopulmonari atau CPR melibatkan gabungan kaedah tekanan dada dan hembusan dari mulut ke mulut untuk memulihkan mangsa yang mengalami masalah kejutan secara tiba-tiba pada jantung dan pernafasan. CPR dilakukan bertujuan untuk mencegah kerosakan otak sebelum menerima bantuan perubatan. CPR mempunyai 2 matlamat, iaitu mengekalkan aliran darah ke seluruh anggota badan mangsa dan mengekalkan aliran udara masuk dan keluar dari peparu mangsa. CPR adalah kaedah mudah yang tidak memerlukan sebarang peralatan yang canggih. Anda perlu melakukan kaedah tekanan dada pada mangsa dengan betul untuk membantu peredaran darah di dalam badan mangsa. Kemudian, berikan hembusan dari mulut ke mulut kepada mangsa untuk menolak masuk udara beroksigen ke dalam peparu dan membawa oksigen masuk dan menyerap ke dalam salur darah mangsa. Kita lihat seterusnya kepentingan CPR. Kaedah CPR dilakukan untuk memulihkan sistem peredaran darah mangsa dan membekalkan oksigen ke dalam badan mangsa. Kaedah tekanan dada dilakukan untuk menghasilkan peredaran darah secara buatan dengan mengepam darah melalui jantung. Kaedah ini sangat penting untuk meneruskan aliran darah di dalam badan mangsa, terutamanya bagi mangsa yang mengalami serangan jantung yang menyebabkan degupan jantungnya terhenti sekaligus menyelamatkan nyawa mangsa. Selain melakukan tekanan dada, CPR juga melibatkan bantuan pernafasan kepada mangsa. Hembusan mulut ke mulut membolehkan mangsa menerima udara beroksigen ke dalam peparu. Oksigen akan diangkut ke otak dan seluruh tubuh mangsa. Kerosakan otak boleh berlaku jika oksigen tidak sampai ke otak dalam tempoh tertentu. Ini dia kepentingannya CPR. Jika oksigen tak sampai ke otak, otak boleh rosak.
Jadi kita perlu bagi bantuan kepada mangsa dengan keadaan CPR supaya oksigen dia dapat masuk ke dalam seluruh tubuh dan sampai ke otak supaya otaknya tak rosak. Baik. Itu dia topik 2.1 resusitasi kardiopulmonari.